Isu tutup masjid ni adalah cadangan supaya boleh masjid kita sembahyang tu ikut online, ya. Tapi online tu ditolaklah oleh semua majlis fatwa negeri lah. Poin dia ialah apa? Sebab bila sampai 3-4 bulan tak sembahyang Jumaat ni, kita jadi malas terus. Yang sembahyang AJK ya, sampai kita dah selesa duduk rumah malas lah. Tengah hari tidur. Mula-mula tu kita ikut depa buat keluar peraturan tu, maksud dia nasihat supaya masa waktu azan tu kita duduk tempat sembahyang kita, berzikir, kemudian sembahyang zuhur, kemudian diadakan tazkirah dalam keluarga. Minggu pertama, kedua, tiga okey, lepas tu jadi macam biasa balik ya. Tidur dulu, lagi bertiga pun sembahyang. Jadi bila lama-lama kita tak pergi sembahyang Jumaat, jadi malas. Itu satu tempat kadang-kadang masjid kurang, MCO tak ada lah. Sebab itu kita cadang masa tu supaya ada satu, katalah masjid ni 12 orang, dia buat live guna apa Zoom ke, orang yang ada Zoom dia ikut sembahyang melalui di rumah tu, tetapi tetap kena sembahyang zuhur. Cuma kita bagi buat macam tu sebab darurah, nak bagi mereka ni tak hilang daripada Jumaat. Kalau mau 6 bulan tinggal macam tu, kita nak sembahyang balik susah. Itu cadangan saya lah, tapi tak apalah, itu cadangan, bukan makna fatwa. Okey, pandangan penulis maka pada muka surat 94. Ini cerita lama lah. Antara isu yang perlu dijawab oleh ahli fiqh dan fatwa pada waktu kini, iaitu semasa pandemik COVID-19, penutupan masjid kepada orang ramai, adakah ia menepati syarak? Secara ringkasnya, penulis berpendapat bahawa sekiranya terdapat ketakutan yang tinggi terhadap kemungkinan berlaku penyebaran virus corona kepada orang ramai, maka diharuskan penutupan kepada orang ramai serta dihaskan kepada pihak pentadbiran yang kuantiti terbatas agar tidak membawa kepada penutupan secara mutlak. Itu diharuskan. Dan itu yang berlaku di Malaysia. Dia bukan tutup secara mutlak, dia tutup hanya kepada orang ramai. AJK ataupun pengurusi surau atau imam tetap melaksanakan solat Jumaat. Kemudian hal ini kerana membawa kepada taklil pengimarahan masjid dan rumah-rumah Allah yang wajib kita angkat. Jadi tak boleh tutup mutlak. Tutup macam hari itu tak apa. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pemantauan dan kajian tentang keadaan kemampuan pembukaan masjid atau penutupan masjid kepada orang ramai perlu dibuat sentiasa. Makna sebulan sekali pihak majlis ada kuasa kena berbincang dengan KKM masa dululah. Macam mana minggu ni berlaku penurunan, kalau peningkatan kita tak buat lagi lah. Itu yang dibuat. Setiap perbincangan antara pihak berkuasa tentang agama dan syiar mesti mendapat kelulusan mufti setiap negeri dulu. Itu perlu. Sebab kita memang takut nanti bila KKM buat keputusan, mereka hanya melihat kepada data dan juga kajian sains tanpa mengambil pandangan dan nasihat seorang mufti. Itu kalau buat juga, tindakan itu dianggap misconduct, keterlaluan, dan dianggap sebagai berdosa. Jadi makna apa-apa keputusan KKM atau mana-mana kementerian yang ada maslahah kepada agama, wajib mereka mengambil dahulu pandangan para mufti. Baik, selesai. Apa kata Imam Syafi'i? Ala anna al-mukallafa la yajuzu lahu al-iqdamu ala fi'li syai'in hatta ya'lama hukma Allah fihi. Menjadi kewajipan kepada semua orang, sebelum nak buat apa-apa, tanya dulu ulama, kena tahu dulu hukum hakam. Nak buat masjid, apa isu-isu yang kemungkinan berlaku kepada pelanggaran syariah. Nak berniaga, nak apa jua,
kita kena tahu dulu hukum syarak. Yang kata ni adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh itu kaedah ni teraplikasi buat pihak kerajaan, kita tegas. Di mana-mana badan organisasi yang ingin membuat penguatkuasaan terhadap syiar-syiar agama wajib mendapat pengesahan daripada mufti terlebih dahulu. Nampak kita punya SOP kita tu. Kalau bidang lain kita tak bercampur, nak buat bentuk yang tu tak tanya mufti tak apa. Tapi nak buat bentuk tanyalah JKR. Baru sesuai. Tuan-tuan kalau buat kubah tiap-tiap tahun kena perbaik. Kos lagi bendahari yang pening. Tapi kalau kita buat bentuk JKR, insya-Allah 4-5 tahun barulah kita perbaik bumbung. Di situ kita ada penjimatan kos. Sebab tak ada pun syarat kita nak bina masjid mesti buat kubah. Ini yang dikatakan sebagai fiqhul waqi'. Kita mesti realiti. Jangan kita buat benda ikut sentimen kita. Jangan buat benda tersebut. Sebab apa? Dia akan rugi, dia akan menyesal. Tapi kalau ikut kepada fakta, ikut kepada data, insya-Allah kita buat tu tak akan menyesal. Walaupun kita kurang minat sikit, tapi kita taklah terbeban nak tanggung kos dan seumpama dengannya. Sebab kos-kos ini termasuk di dalam bebanan yang menuntut kita fikir. Nak buat tak mau buat. Okey, jelas Kemudian kita masuk pula masalah masjid dan surau. Perbezaan masjid dan surau. Antara isu yang hangat dibahaskan oleh masyarakat, yang ni persoalan tuan kita tadi. Adakah surau itu merupakan masjid atau satu tempat yang berlainan daripada masjid dan mempunyai hukum-hukum khas yang berlainan dengan masjid? Di sini secara ringkasnya pada pandangan penulis, surau tidak mengambil hukum masjid kerana beberapa sebab. Okey, surau tidak diisyaratkan sebagai tempat yang tidak disyaratkan. Tempat itu mesti diwakafkan. Boleh buat di mana-mana. Dalam kapal terbang pun ada surau. Kalau kita nak Saudi, dia buat surau kat belakang tu. Tapi dia bukan wakaf. Mas belum ada lagi, tapi cadang. Mas ni bagus kapal terbang ni, tapi kena ada pembaharuan sikit. Yang pertama, dia boleh buat option alternatif kepada pramugari. Nak pakai tudung pun boleh, tak mau pun boleh. Sebab wajib tu orang tahu dah, tapi sistem pekerjaan tu kita taklah wajibkan. Sebab semua besar-besar kepala dah. Tapi bagilah peluang pramugari nak pakai tudung. Sebab dari sudut pekerjaan, pramugari tak boleh pakai tudung. Dia kena buka tudung, walaupun di luar mereka tu pakai tudung. Jadi kena ada innovation. Melainkan yang pergi ke umrah dan haji semua pakai tudung. Sebab mereka punya marketing macam tu. Tapi mereka boleh berunding. Tapi bukan senang lah. Ini orang panggil cadangan. Tapi makna dia kalau mereka boleh tengok, kita kena buktikan. Kalau pakai tudung pun untung tinggi juga. Kena pembuktian fakta. Kita halal haram semua orang tahu dah. Ada pelakon baru ni, saya tengok ucapan dia. Bagus lah terang tu. Dia tahu dia kata haram. Hana Jalisha tu pelakon. Puan kenal kot? Saya kenal dah. Orang Singapura kan. Dia berlakon pegang tangan. Dia bini orang. Dia tahu benda tu haram. Tapi dia buat jalan, dia kata itu kerja dia. Paling kurang macam tu tak apa. Ada pelakon teruk lagi. Dia kata tak apa, kami cari duit. Itu teruk. Tapi makna dia biar dia iktiraf. Paling kurang dia iktiraf benda tu salah. Kita dah hargai dah. Ni dah lah benda salah. Tak mengaku salah pula. Itu teruk. Jadi mas tu kita kena bagi tahu kat depa bahawa bagilah peluang kepada wanita-wanita Islam dapat menuntut aurat. Kalau kita kata paksa, depa bukan orang tak cerdik, depa semua tahu semua tu. Cuma macam kita nak yakinkan, nak convince depa. Jadi dakwah kita ni kita tak mau paksa orang. Kita nak dia tu sedar sendiri. Banyak dah puluh tahun dah orang paksa, depa tak berubah macam tu juga. Jadi kita kena buat main data, fakta, keyakinan bahawa kalau
kamu bagi, itu lebih orang sokong lagi perniagaan kamu. Jadi itu. Yang kedua, arak. Kita tak kata boleh hidang, tapi kalau lah mereka nak buat hidangan tu, kurangkan sikit risiko. Apa dia? Arak tu janganlah dihidangkan oleh orang Islam, bagi petugas-petugas Cina. Makna mereka kena susun jadual tu berelok. Untuk penerbangan antarabangsa domestik tak ada arak, tapi lolong negara. Jadi hidangan tu mesti berasingan. Siapa hantar? Orang bukan Islam. Ini dia lah angkat arak, dia lah angkat. Jadi benda tu dia tak menghormati seorang pekerja Muslim. Jadi kita kata nak larang, itu polisi kerajaan daripada dulu. Mana-mana penerbangan, tak kira penerbangan mana luar negara, mereka mesti ada hidang wine. Dan itu berusaha lah, bukan kita kata betul, tak betul tu. Cuma kita nak ubah ni kena sikit-sikit lah. Kita ubah kepada pekerja yang hantar wine tu orang bukan Islam dulu. Sebab nak ubah sistem dunia ni, dia tak boleh ubah Malaysia, dia kena ubah satu dunia. Tapi itu benda yang sukar lah. Dia sukar. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tu makanan bagi sedap sikit lah. Itu contoh. Sebenarnya benda-benda ni kena ada ilmu. Kita dakwah kita sekarang ni tak cukup dengan kita kata wajib, haram, makruh. Tak cukup, kena buat main dengan data, buat main dengan kajian sains. Sebab kita bukan berhadapan dengan orang yang beriman semata-mata, tetapi mereka ni orang yang ada yang liberal, ada yang business orientasi. Jadi kita yang nak membawa Islam mesti ada data, fakta, kajian, supaya mereka setakat mereka beriman dengan wajib, tapi beriman pasal apa dia kena buat benda ni. Bagus untuk dia apa? Dari segi bisnesnya, dari segi masalah dia, dari segi teks dia, macam-macam. Kita buat amal. Kalau buat syariah compliant ni bagus, dari segi teks pun dia tak kena macam bayar zakat, dapat rebate cukai. Nampak? Dia semua macam tu. Walaupun kita tahu sembang macam tak dapat pahala kan, tapi kita nak bahagi dulu kecantikan syariah. Kalau kita hanya sebut wajib, tak kira. Hanya menerangkan wajib tanpa menerangkan dia punya keindahan dia, maslahah dia, orang takkan nampak. Jadi dakwah di zaman sekarang ni lebih mencabar, kerana kita kena menceritakan aspek-aspek ilmu yang lain. Kebaikan perniagaan macam mana, terelak daripada penipuan, terelak daripada kerugian kos yang tinggi. Jadi bila kita tengok syariah, dia punya struktur lebih membawa kepada nilai-nilai keadilan berbanding struktur-struktur yang lain. Itu yang kita inginkan. Masjid bersifat waqaf. Surau boleh diduduki oleh wanita haid. Kalau masjid tak boleh. Mengikut pandangan jumhur ulama, orang perempuan haid tak boleh duduk di masjid melainkan darurah. Kalau duduk, kena duduk kat luar beranda. Tapi surau tak ada masalah. Surau tak ada masalah. Kata Imam Jamal dalam hasyiahnya, li anna iqamata fil masjid laysat bi syaratin. Karena kita mendirikan solat Jumaat dalam masjid bukanlah satu syarat sah. Sembahyang Jumaat lain. Sembahyang Jumaat boleh buat di surau. Sebab tu kita ada sembahyang Jumaat di surau tapi bukan masjid. Sebab dia bukan kelaziman Jumaat itu di masjid. Itu poin-poin dia. Surau tidak diwajibkan didirikan tempat wakaf. Masjid bersifat wakaf, tidak boleh dijual beli. Wal azhar annal milka fi raqabatil mawqufi yantaqilu ila milkillah ay yanfaqu an ikhtisasin adamiyyin fala yakunu lil waqifi walau lil mawquf. Dana, kita kena tahu, dana wakaf masjid siapa pun tak memiliki harta pengurusi masjid. Yang tu kata kena declare tu. Sebab tu kita boleh pindah kepada masjid lain. Sebab siapa pun tak memiliki duit masjid tu bukan duit masjid, bukan duit pewakif, bukan duit AJK, telah menjadi milik Allah. Sebab tu kena diuruskan kepada tempat yang baik. Ingat kata Imam Nawawi, dia kata apa? Fala yakunul masjid lil waqif fala mawquf alaih. Orang yang mewakafkan bukan milik dia, orang yang menerima wakaf tu pun bukan milik dia, hanya mengguna sahaja. Jelas tak? Sebab tu soalan tuan tadi terjawab. Duit tu bukan milik sekolah, milik Allah. Semua yang ada dalam masjid ni hanyalah diuruskan oleh ahli kuasa. Tak ada nisbah apa kepadanya. Masjid tidak boleh diukir di mata. Tak apa ulang dah. I'tikaf dan tahiyatul masjid hanya boleh dilakukan di masjid dan tidak boleh dilakukan di surau.
Berkata Syirbini, wala yaftaqiru syai'un minal ibadati ilal masjid illa tahiyyata wal i'tikafa wat tawaf. Tidaklah sesuatu perbuatan daripada ibadat yang berhajat kepada masjid melainkan tahiyatul masjid, i'tikaf dan tawaf. Ni i'tikaf di mana? I'tikaf di surau tak boleh. I'tikaf di mana? Dalam bilik di pejabat tak boleh. Jelas tak? Ini yang kata saya bersyukur sebab apa? Diberi peluang untuk kaji buku ni. Buku ni saya kaji dekat setahun setengah. Tapi tak lengkap lagi sebenarnya. Boleh bantu tuan-tuan, boleh bantu. Lepas tu tuan-tuan kena sebabkan buku ni. Kalau nak kena telefon, ada sikit tapi kena telefon Jaib lah, Jaib yang jual buku ni. Saya tak apa. Koperasi depa lah. Jaib tak dijual, koperasi depa. Sebab semua stakeholder masjid kena baca buku ni. Sebab buku ni saya hanya buatnya, tapi skrip ni semua mereka minta saya buat. Mereka suruh saya kaji apa jawapan dia. Soalan mereka bagi, jawab saya. Ni tak kira hak yang RNR lagi ni. Tidak boleh membina rumah di atas masjid, sebaliknya boleh membina binaan di atas surau. Amai orang kaya buat surau kat rumah dia, tak ada masalah. Tapi tak boleh buat masjid. Ni cerita masuk kebersihan masjid. Kebersihan masjid adalah satu ibadat yang dituntut oleh agama. Itu wajiblah. Okey. Kita tengok dalam muka surat 1099, sunnah turut menyebutkan bahawa terdapat seorang wanita yang berkulit hitam membersihkan masjid. Masjid ni ada tak orang perempuan cuci masjid? Dia ada tak turutan dia? Tok siap orang perempuan ada tak? Mana ustaz kita tak? Tapi bagus kalau kita setiap masjid bagi orang perempuan ada masa untuk cuci masjid. Kalau tuan-tuan pergi Turki, orang perempuan yang vacuum masjid, mereka cari pahala sebab cuci masjid lebih besar cuci rumah. Pahala dia lebih besar daripada cuci rumah sendiri. Ni cuci rumah Allah. Di samping kita buat program dengar ceramah, apa salahnya sebelum jangan ceramah orang perempuan pegang vacuum cuci-cuci dulu. Sebab orang lelaki duduk masjid ni tiap hari dah. Orang perempuan banyak halangan anak, tapi bila main masjid kita bagi penyapu, bagi vacuum. Sebab itu kerja Nabi Allah Ibrahim sangat. Para ulama salaf dulu depa suka cuci masjid lagi daripada jadi imam. Wangikan masjid, hampak sejadah sebab pahala besar. Dalam Quran sebut apa? Wa'ahidna ila Ibrahim, ni ada ni. Wa ij'alna baita mata wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin wa rik'is sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bahawa bersihkan masjid ini untuk orang sembahyang, rukuk dan sujud. Kerja Tok Siak ni kerja Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kerja yang sangat mulia. Sebab tu pahala yang besar dalam masjid bila kita cuci masjid. Bila kita ada minyak kita sembuh masjid, kita pergi sapu masjid. Jadi benda ni kita boleh buat kepada muslimat. Ajak anak-anak mai. Sebab apa? Pahala cuci masjid besar daripada cuci rumah. Buat sebulan sekali. Di samping kita makan kat luar tu kan, apa salah kita bersih? Kita buat kerja para anbiya. Orang perempuan ni bila mati, Rasulullah pergi semayang dekat kubur dia. Bila Rasulullah pergi semayang dekat kubur ni, makna orang tu orang hebat lah. Bukan orang biasa-biasa. Rasul tanya dia, pergi mana orang perempuan yang cuci masjid tu? Fahalla adantumuni. Pasal apa tak beritahu? Sahabat kata dia meninggal dunia ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidur waktu tu, kami malas nak kacau lah, tanam waktu malam. Pasal apa tak beritahu aku? Kemudian Rasulullah mendatangi kuburnya. Hadis ini riwayat Ahmad. Dan mendirikan solat di atas kuburnya. Mulia tak perempuan tu? Rasulullah bila berdoa dekat seorang sahabat, Allahumma nawwir qabrahu, ya Allah cahayakan kuburnya. Semayang Rasulullah tu mencahayakan kubur kita. Kita tak ada peluang tu lah, tu kena banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur ni gelap, tetapi bila Rasulullah doakan, kubur itu pasti bercahaya. Itulah tuah para sahabat.
Mereka ni jenazah mereka, sebahagian mereka disolatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni kubur sebelah kita, saya mai-mai tengok, sebelah ya kubur. Luar cerah, dalam gelap. Gelap. Tetapi boleh dicahayakan insya-Allah dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan diluaskan bukan luas fizikal, luas ini luas maknawi. Kalau kita korek kubur luas tu je, dia luas maknawi. Hanya kita dalam kubur je tahu, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita mati nanti baru tahu luas kubur kita teram mana. Taib. Penggunaan bahan beralkohol untuk membersihkan masjid masa kita buat sanitize itu diharuskan. Sebab alkohol ini pada muka surat 100 disebut di dalam laman web dari Ifta, yajuzu syar'an isti'malul kuhuli fil uturi wa ghariha minal muntajat dhatil istihdamat an-nafi'at li'anna al-kuhula bimujarradi laysa khamran. Sebab secara ringkasnya alkohol itu bukan arak yang diminum, ia hanyalah bahan untuk nak memperkuatkan lagi pembersihan yang kita lakukan. Jadi alkohol yang ada di dalam ubat itu tidak dalam sanitize itu tidak menajiskan masjid. Kalau alkohol itu najis, tak boleh kita sanitize masjid dengan alkohol. Sebab tu saya masukkan isu ini. Seterusnya, pengharaman masuk ke dalam masjid dengan memakai kasut yang di luar. Walaupun diharuskan sembahyang pakai slipper, tetapi pastikan slipper itu hanya digunakan dalam masjid. Kalau kita pakai di luar, kita pakai masuk atas kapet, ini hukumnya berdosa kerana kita mengotori masjid. Sebab itu bila kita buat masjid OKU, apa yang perlu kita awasi ialah kerusi roda mereka pastikan ada 2 ataupun dicuci sebelum masuk masjid. Jangan mereka masuk, mereka tak salah, mereka tak tahu, tapi kita kena beritahu. Mereka pakai kerusi roda tu masuk terus masjid. Ini dipanggil masjid mesra OKU. Dia buat macam apa, jalan naik atas masjid. Sini ada tak? Yang dia bukan tangga tapi dia lorong. Kita nak tolak dia punya kerusi roda tu, wheelchair dia. Sehingga masjid dia buat, sekarang ni pun kerajaan kempen masjid mesra OKU. Ni boleh difikirkan mak depan tu macam mana OKU nak naik, kita buat macam apa? Tempat macam kita pergi supermarket tu lah, macam kita pergi hotel tu, dia ada laluan dia. Tapi bila kita buat macam tu, pastikan kena cuci dulu kursi roda dia, ataupun masjid menyediakan wakaf kursi roda. Mana dia letak di luar, sebab yang dia pakai luar tu kotor tu. Macam-macam dia pijak, kalau tak najis pun kotor. Jadi itu yang saya perhatikan, setengah OKU mereka tak perasan. Yang tu mereka pakai kat luar, yang tu lah mereka seret dalam masjid. Jadi hukum dia berdosa. Jadi di situ yang kita boleh tambah pahala. Wujudkan derma wakaf kursi roda. Kalau OKU ada 10 orang, kita letak kat luar tu, dalam ni 10. Nanti mereka naik, mereka letak kursi roda mereka kat luar, mereka masuk pakai kursi roda yang bersih. Kalau kita nak cuci, susah juga nak angkat dia apa semua tu, problem juga. Nak cuci kat mana? Nak kena buat longkang je, bukan cuci tu lintas balik. Pening. Jadi makna dia kita tengok macam mana syariah dia kontrol sampai tera tu. Sebab tu kalau kita belajar syariah, insya-Allah banyak benda yang kita boleh selesaikan. Syarat-syarat, 3 syarat untuk pakai kasut di masjid. Kasut itu mesti bersih. Kasut tidak mencemari masjid dengan tanah-tanah yang melekat di tapak kasut. Terdapat keperluan untuk memakainya seperti keadaan yang sangat panas. Kalau kita pergi negara Afrika 50 darjah Celsius, panas, kita nak buka kasut tu kita pakai, tapi kena pastikan dicuci atau kasut lain. Isu yang selalu orang tanya, golongan bukan Muslim masuk masjid. Masjid ni orang bukan Islam masuk tak? Kau ada wakil rakyat main bagi derma ke? Ada tak?
Ada kan? Kita tengok macam mana pandangan ulama kita. Isu yang lama dibahaskan oleh ulama Islam jadi isu semasa yang dibahaskan oleh ulama sekarang. Apa pandangan mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i mengharuskan seseorang bukan Islam masuk masjid dengan izin imam atau pemerintah, iaitu mereka yang diberi kuasa untuk mentadbir masjid seperti imam ataupun nazir. Dan itu yang berlaku sebenarnya daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Azhar tiap-tiap hari orang bukan Islam masuk masjid nak tengok kehebatan masjid kita. Di Masjid Putrajaya, di Masjid Shah Alam, jadi kita boleh sekali-sekala kita buat majlis mesra masyarakat. Depa main masjid, main makan. Kita boleh cerita ni apa dia tempat sembahyang, ini tempat khutbah. Ini yang dikatakan sebagai tabadul saqafat, kita bertukar budaya. Dan kemungkinan daripada mereka masuk Islam. Syarat dia mereka taklah wajib pakai tudung, tapi berpakaian sopan lah. Berpakaian sopan. Dan mereka tak disyaratkan bersih sebab mereka orang bukan orang Islam. Kalau mereka haid pun tak ada isu, kita ada isu lah orang Islam. Itu beza dia. Baik, yang haramkan itu mazhab lain, tak apalah. Okey, apakah dalil yang mengharuskan masuk masjid? Dalil sunnah kemasukan Thumamah ke dalam masjid Nabi dan boleh duduk di situ sehingga masuk Islam. Itu yang berlaku di Eropah. Di Eropah ramai orang masuk Islam. Di UK dah lebih daripada 4 juta orang masuk Islam. Dulu mana ada orang masuk Islam kat UK? Sekarang ni lebih 4 juta orang. Kita pun tak sampai 20 juta orang Islam. Beza kita dengan mereka tak banyak mana. Di Amerika berjuta-juta orang masuk Islam. Cuma rakyat mereka ramai, nampaklah minoriti. Kita ni dah sikit. Kita nampak kita banyak, tapi kita sikit je. Tapi sebenarnya tidak memudaratkan sebenarnya. Islam bila dia bertapak, tak ada isu. Dia berkembang di mana-mana. Di Amerika Islam berkembang. Walaupun Amerika tu lawan Islam, tapi rakyat dia masuk Islam. Itu kehebatan agama kita. Yang kedua, sabit bahawa orang Yahudi dan Nasara pernah masuk Masjid Nabawi. Lalu mereka bertanya tentang hukum lelaki dan wanita berzina. Ini cerita ada pasangan orang Yahudi berzina, dia direjam. Direjam. Cuba kita tengok pandangan Syekh Al-Buti rahimahullah. Dalam isu ini Syekh Al-Buti rahimahullah mengingatkan supaya orang bukan Islam masuk ke masjid janganlah berpakaian seksi. Jadi masjid sediakan pakaian khas untuk mereka. Jubah kerana mencemari masjid. Beliau menyatakan dalam kitab fiqh sirahnya, qultu ahammu min darar at-tashwish darar al-fitnah allati yata'arradu laha al-musallun bi dukhuli nisa'i kafiratin wa hunna bi izaihin al-fadihah. Jadi yang lebih teruk lagi daripada ujian yang diterima oleh orang semayang kalau orang kafir masuk, iaitu pakaian dia terdedah, ya. Namun begitu cara wakil di Malaysia, pihak masjid telah menyediakan pakaian khas untuk dipakai oleh wanita bukan Islam yang ingin masuk ke dalam masjid tanpa pakaian mereka yang menjolok mata. Maka menjadi kewajipan kepada pentadbiran masjid untuk memelihara keagungan masjid dan kemuliaannya dengan meletakkan garis panduan kepada golongan bukan Islam yang ingin masuk ke masjid. Okey. Hukum orang bukan Islam menderma, berwakaf kepada masjid. Di Pulau Pinang ada satu tanah. Masa saya ada bentang bab wakaf tu di USM dulu. Ada satu tanah masjid di Penang itu, tanah itu diwakafkan oleh orang India. Dalam mazhab Syafi'i sah, tak ada masalah. Sebab dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab jumhur, wakaf ini adalah donation ataupun derma kemanusiaan ditambah dengan ibadat. Kalau tak ada ibadat, jadi derma kemanusiaan.
Dan di Perak, Masjid Sultan Idris itu sebahagian pendermanya adalah orang bukan Islam. Ya. Apa kata ulama Syafi'i? Wa yajuzu lil muslim wal-dhimmi al-wasiyatu li'imaratil masjidil aqsa wa ghairihi minal masajid. Harus mengimarahkan Masjid Aqsa bagi orang Islam dan orang bukan Islam dan masjid-masjid yang lain. Boleh. Jadi terbukti dalam sejarah pembangunan masjid, orang bukan Islam terlibat sama-sama. Jadi kalau kawan kita yang bukan Islam nak bagi duit, kita ambil tanpa kita tanya apa perolehan lah. Pengharusan ini merupakan satu keluasan kapital kepada umat Islam membina masjid, kerana terdapat masyarakat bukan Islam yang sangat pemurah untuk mengulurkan bantuan kepada mana-mana golongan yang memerlukan. Namun begitu, terdapat banyak ulama yang meletakkan syarat supaya sumbangan wakaf tersebut tidak memberikan kemudaratan kepada agama Islam. Kemudian sebahagian kecil ulama seperti ulama Maliki berpendapat wakaf daripada orang bukan Islam tidak sah. Itu Maliki. Tapi Syafi'i, alhamdulillah. Wabah Zuhaili menyatakan pada muka surat 11/6, wal haqqu anna binaa ghairil muslim li masjid lahu ihtimalatun fa wa imma an yabnihi li itharatil fitnah wal ikhtilaf wal furqa bainal muslimin. Pendapat yang terkuat, depa ni boleh tolong ada beberapa sebab. Nak membangkitkan fitnah ataupun perpecahan, ataupun depa ni ikhlas. Tapi kita ada qarinah. Kalau depa nak bina masjid yang menyebabkan masjid lama itu terabai, itu kita nampak dah tak baiklah. Kita pun termasuk juga. Masjid ini dah 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba ada masjid baru, masjid ini diabai dan ditutup. Ini satu benda yang tidak betul. Baik. Garis panduan ziarah pelancong. Banyak ni beli pelancong dalam pakaian ni, semua dikeluarkan di Perak. Tuan-tuan boleh baca. Tak boleh bawa menyentuh Al-Quran, tak boleh, kita apa izin lah. Kemudian tak boleh merokok. Ini orang Islam merokok lah. Tak boleh bawa minuman keras, makan minum di ruang solat, berdoa tafakur untuk apa seperti agama lain tak boleh, berpelukan tak boleh, mengganggu ketaman tak boleh, membuang sampah, membawa hayawan masuk tak boleh. Kawasan lawatan semua ada di situ. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Okey, muka surat 111, hukum semasa berkaitan dengan masjid. Ini banyak ni isu-isu. Dalam kitab Al-Minhaj oleh Imam Nawawi dan syarahnya Nihayatul Muhtaj oleh Imam Ramli, dia berkata apa? Wa tajuzu salatu alaihi al-mayyiti fil masjid min ghairi karahatin bal tustahab. Sunat sembahyang jenazah dalam masjid, sebab dalam mazhab Hanafi makruh sembahyang jenazah dalam masjid. Depa ada hadis, tapi hadis itu dhaif lah. Tapi cara praktikalnya mazhab Hanafi pun dah sembahyang dalam masjid dah susah. Dulu depa tak bagi. Sebab ada hadis yang mana warid Rasulullah sembahyangkan jenazah sahabat dalam masjid. Jadi tak ada isu kat situ. Terdapat beberapa, ini tak ada apa. Baik. 112, hukum mengadakan akad nikah di masjid. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi syarat dia tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Ni yang bukanlah mungkar tapi tak elok. Kadang-kadang dukung bini dalam masjid, tak kena tu. Berciuman dalam masjid bukan haram tapi tak kena tempat. Jadi etika tu kena jaga. Bermakeup berlebihan dalam masjid tak kena.
Make up lah sederhana. Tidak membuat bising. Yang tu lah, bila kahwin ni dia pun tak jaga yang tu lah. Dia buat sofa di hotel. Orang perempuan lah banyak bising. Ambil gambar tu. Jagalah akhlakiyah. Kita duduk kat masjid lama dah duduk macam ni, mana ada bising? Kita menjaga adab. Orang perempuan tak pernah masuk masjid, dia masuk, dia buat macam tempat biasa. Tak boleh macam tu. Ni rumah Allah. Kedua, tidak boleh berlaku ikhtilat. Janganlah dia buat ikhtilat di situ, pencampuran bebas. Wajib menutup aurat. Pakailah tudung. Kadang-kadang tak nak pakai tudung juga. Ini dipanggil perempuan moden. Perempuan moden ni dia apa masalah dia? Masalah dia menganggap tak apa saya tak pakai tudung, yang penting saya baik hati dan saya orang yang kira yang baik lah. Tudung ni nanti saya tunggu ikhlas saya pakai. Lebih baik dia diam daripada dia bercakap. Sebab dia bila bercakap dia akan melirukan orang ramai. Tak mau pakai tudung dia dengan Tuhan lah, dia tanggung dosa. Tapi jangan buat ajaran tak pakai tudung tak apa. Sebab apa? Hati saya mulia. Ini semua kalimah-kalimah, bisikan-bisikan penipuan daripada syaitan. Tak semestinya pakai tudung tu baik, tapi tudung ni merupakan obligation, tanggungjawab sebagai muslimah. Tu je. Dia bukan satu ramzun, satu orang kata apa, personality macam Kristian pakai salib untuk nak tunjuk dia Kristian. Tak. Tudung ialah satu sistem yang menjadikan muslimah itu lebih teratur, dijaga dan lebih membawa kepada nilai-nilai keamanan sosial. Kalau di barat, dia menganggap orang pakai seksi ni low class. Yang kalau isteri presiden, isteri bangsawan, dia tak boleh pakai seksi. Dia tak pakai tudung lah, tapi dia tak boleh pakai seksi. Kerana kalau first lady apa semua tu terlarang memakai pakaian yang menjolok mata. Tapi kalau orang yang biasa-biasa boleh pakai. So, dalam Islam kita tak ada macam tu, kita semua first lady lah. Kita tak mau terang tudung tu kamu kena pakai nanti masuk neraka tu, kamu tahu semua dah. Orang tak kata dia tahu semua ada dosa. Point dia, kita bila kita bahaskan isu tudung, dia mau kepada pembentukan sistem yang lebih aman, lebih kepada personality, lebih kepada menjaga apa dia nilai wanita. Makna dia kita pun tak nampak tubuh badan dia, parut pun kita tak nampak. Keselesaan dalam ketenangan. Cuba bayangkan orang lelaki semua pakai underwear ya meh. Orang perempuan pun tak selesa. Tak payah pakai underwear lah, dia pakai stand mamak, pakai kain plekat je. Betul tak kain tola dekat bau. Badan nampak tak berdosa apa, tapi aurat tak buka. Tapi point dia orang tak selesa tu je. Jadi kita nak menjaga satu sistem, dia macam ludah ni kita ada hak nak ludah. Ikut kita nak ludah, tapi jangan ludah depan orang ramai. Jangan ludah tempat orang awam. Sebab ludah tu akan berlaku pencemaran. Memanglah tak pakai tu hak saya, tapi kena jagalah perasaan orang, kena jaga hak masyarakat muslim. Kalau dia duduk di bandar di Amerika, dia tak mau pakai tu hak dia lah. Tapi hak dia tetap berdosa, tapi tak apalah negara tu telanjang tak apa, duduk kat situ. Tapi kita negara Islam. Tapi duduk sana pun bukan kita kata boleh, tapi nak bagi tahu makna masyarakat Islam ni sensitif. Bukan kita suruh pakai purdah, bukan suruh pakai tudung labuh. Hanya tutup di bahagian bawah, atas bawah tutup biasa aja. Dengan pakaian yang longgar. Bukan benda yang membebankan. Jadi kadang-kadang orang perempuan dia cuba nak ubah, minta tak apa, saya tak pakai tudung lagi, saya masih muda, kita tak naklah nak suruh kita jadikan dia makna aku ni wajib pakai tudung, tidak, aku apa tak baik. Baik cerita lagi. Kita bukan nak cerita pasal baik buruk dah. Cerita pasal tanggungjawab, obligation. Itu je. Sebagai muslimah, kita tak mahu nak hukum dia ni jahat ke baik, itu cerita belakang dia. Sebab ada orang pakai tudung dia mengumpat juga. Jadi isu tu tak habis.
Orang tahan pakai tudung, tapi mulut, kita tak bicara tentang mulut dia. Mulut dia topik dia, tapi kita bicara tentang obligation. Macam kita pergi pejabat, ada obligation dia. Kena pakai pakaian, tak boleh pakai baju batik, baju kelawak pergi pejabat. Itu simple punya pemikiran. So kita sebagai muslimah, kita keluar, kita menutup aurat bukan sebagai kita nak tunjuk kita ni muslimah semata-mata, tapi satu obligation yang kita nak laksanakan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan kita dapat menyelamatkan mata orang ramai daripada melihat tubuh badan kita yang akan merosakkan pemikiran dan akan merosakkan jiwa. So kita, orang yang pakai tudung ni, dia kena faham, dia bukan semata-mata ikut arahan Tuhan, tetapi dia bertanggungjawab nak menjaga hati-hati masyarakat. Mana dia ada hadaf yang sangat tinggi, nilai kemanusiaan, nilai tamadun, nilai hadari yang tinggi. Maksud dia, dia membantu masyarakat mengurangkan syahwat. Kalau semua buka aurat, dia akan membangkitkan syahwat yang tinggi di kalangan masyarakat. Masyarakat akan terbeliak mata. Jadi kita tak nak cerita kewajipan dalam bentuk agama semata-mata, tapi kita bagi fakta saintifik dan seumpama dengan dia supaya dia faham bahawa tudung ini bukan nak bebankan dia, tapi satu obligation, tanggungjawab yang dia membina, sama-sama membina masyarakat. Masyarakat yang bersih, masyarakat yang dapat dikawal syahwatnya, masyarakat yang menghormati. Itu ada pada penutupan aurat. Kemudian habis cerita dah. Okey. Cuma yang menjadi isu di sini adalah pengantin wanita yang mengalami haid. Kalau dia haid, dia duduk di luar lah. Tapi kata ustaz, sekali semua hidup. Kalau masuk dalam dia berdosa, duduk luar tak berdosa. Itu cerita dah. Kami tak mau halang apa. Kita kalau kita cerita halang, macam-macam orang perempuan dia ada skrip dia. Kan? Begitu. Kita sebut jadi ustaz sekali, ya ustaz kahwin. Bila kita sebut macam tu, dia jawab macam tu. Tak habis kita punya jawapan. Jadi jawapannya macam ni lah. Nak duduk berdosa, duduk luar tak berdosa. Duduk lah. Tapi kamu tanggung dosa sendiri. Kalau bocor, kamu cuci. Ada benda yang kita tidak boleh menjawab semua soalan. Sebab apa? Bila menjawab, dia akan create soalan yang ketiga, soalan keempat, soalan kelima, takkan habis dia punya jawapan dia. Jadi kita tanya minda dia, kamu ni nak datang ni untuk apa? Okey, nak akad nikah. Syarat nikah apa dia? Kamu kena ada depan lelaki ke tak? Perlu. Tak grand ustaz. Tak, ambil berkat sikit. Ambil berkat nanti kamu habis cuti mai sembahyang jemaah dengan suami kamu. Selesai taklah. Ni tak ada hilang. Pergi selama-lamanya. Jadi sebenarnya nak mendidik wanita nak faham agama dia sukar. Sebab yang datang ke masjid semua sini-sini dah. Di waktu gereja yang datang semua orang muda-muda. Sebab tu kita kena ada kempen wanita main masjid. Bukan suruh main tiap hari, sebulan sekali. Bawa anak-anak, kenalkan mereka ke masjid. Keaiban kita orang Islam, anak-anak tak kenal main masjid. Dia kenal masa dia nak bertaubat. Kalau dia main hari Jumaat di luar. Sebab tu ada kajian tesis master. Minta ayat sikit. Kalau ni panas. Ada ayat sikit? Ada. Mana kita punya syekh. Ada sejuk sikit. Kita ambil cold water kau ada apa? Ada kowe ke apa? Apa? Ni panas. Ada. Nak minta yang sejuk sikit. Minta sejuk. Kita cakap ni dia memerlukan dah juga. Okey, masih. Jadi mana cerita tadi tu? Kajian tu dibuat oleh Ustaz Imran. Ustaz Imran ni dia pegawai guru takmir tempat timbalan masjid dah dekat berbelas tahun jaga masjid. Dia buat master. Dia buat kajian di antara faktor utama budak-budak remaja tak main masjid, mak pak tak ada bawa. Pentakrifan tu masjid tu. Kita ada sini budak-budak seorang. Sebab kita punya anggapan budak-budak tak boleh main masjid. Ada, kita bagi main masjid dengan syarat ibu bapa jaga kawalan. Dia pakai pampers. Sebab bila kita perkenalkan daripada umur dia 4 tahun, lama-lama dia akan terlatih menghormati masjid tu. Dia tahu di mana member, dia tahu sembahyang kat mana. Dia sembahyang tak sah, besar ni sembahyang tak sah. Dia tak perlu sembahyang sebab sembahyang tak sah. Sah sembahyang ni umur 7 tahun. Kalau dia sembahyang tu berlakon, jadi imam tak sah, sembahyang tak sah. Terima kasih. Jadi kita kena tahu. Dan dia buat kajian di Perak, rupa-rupanya mak pak tak bawa pergi masjid.
Kalau besar-besar ni main, dia tak perak dah nanti. Kalau dah ajak buat main umur kata satu, jiwa dia dah melekat dengan benda lain lah. Dia dah minat naik motor, dia minat lepak kedai kopi. Kalau besar-besar ni main, ya apa-apa, mak, ayah nak pergi masjid, kita pun seronok dengar. Tapi kita tak bawa. Anak perempuan tak bawa. Kita baca satu hadis, sembahyang orang perempuan lebih afdal di rumah. Kita pegang tu sampai tak bawa langsung. Sedangkan dia pergi mall, shopping kompleks, pasar malam, Korea, Jepun, Bali, Krabi, semua dia happy. Tiba-tiba masjid kita kata, oh kurang afdal. Nampak dah pemikiran orang Islam. Hadis tu dia ada asbab dia. Bukanlah meluas sampai orang Islam tak kenal masjid. Ini di antara faktor yang terbesar. Dan kita banyak pergi program-program masjid. Tak apa, ayah-ayah bawa anak-anak main. Dia berlari saja. Dan kedua AJK lah. Tapi yang pertama tu lebih kuat. AJK kurang mesra sikit. AJK nak mesra senang. Kita lantik orang muda. Satu, jadi kuasa 2 orang. Walaupun mereka tak main masjid, tak apa, pun nama mereka je. Cari siapa-siapa yang nampak ada pengaruh sikit pun nama dia. Dia pun seronok. Aku tak pernah pergi masjid, jadi AJK. Untuk apa tu? Untuk dakwah. Dan itu yang dibuat di zaman Sayyidina Umar. Dia ambil anak muda. Ambil seorang perempuan, seorang lelaki. Mereka ni lah buat TikTok ke, buat apa ke, promote masjid kita. Kalau kita ambil semua sini, zaman kita haji mana nak buat TikTok dah saya. Orang tu ustaz buat lah TikTok lah. Kita tak reti nak buat TikTok tu. Nak kena upah orang, tapi kita tak larat lah pun nak pergi hari pergi konten kan dia. YouTube tak apa. Jadi kita kena ada orang muda ni otak dia lain daripada kita. Kita dulu pergi berjalan sampai tempat tu baru tahu tempat tu apa dah. Mereka dah study semua dah. Sampai-sampai tu semua maklumat semua dah. Kita jenis manual lagi. Jadi sayugia setiap masjid kita lantik pemuda 22 ke 23 25 ke bawah 28 lah. Pemuda ni definisi PBB bawah 28. Jadi seorang perempuan, seorang lelaki. Dia pun terkejut. Aku tak dapat tiba-tiba je lantikkan khas. Satu akan menghargai golongan pemuda. Mereka tak seronok. Lama-lama mereka main saya sekali. Dia ajak kawan-kawan dia. Sebab kita pun faham. Anak-anak kita mana mau dengar nasihat kita sangat. Kawan dia jugalah dia dengar. Kita habaq macam ni, dia habaq kawan dia kata macam ni bagus. Sebab level pemikiran, bila kita semua pengalaman dah, bila kita dewasa pun kita tahu pasal apa ayah kita ikat kita dulu sebab dia tahu kita tak matang. Tapi kita duk ingat ayah kita tak faham kita. Tapi di sebaliknya, jiwa orang kata pertembungan minda tua muda ni dia memang sentiasa ada. Jadi untuk mendekatkan remaja yang begitu ramai sekarang ni datang ke masjid, perlu ada engagement dengan orang muda. Perlu ada engagement dengan remaja-remaja. Kalau tak, masjid kita macam ni lah tuan-tuan. Semua orang yang orang kata apa, dah memang kalau main masjid orang tak kata apa dah, memang kena main masjid dah. Tapi kalau kita ada umur belasan tahun, dia pun tak perlu main setiap hari. Tapi sekali-sekala macam program macam ni ada dia main. Dia pun tak mau dengar tak apa, dia pun buatlah kerja-kerja. Kamu buat kerja cuci atas ke, dia pun seronok aktiviti-aktiviti masjid. Lepas tu bagi makan minum kepada mereka. Ini kajian bukan saya yang buat. Kawan saya buat tesis master. Di situ barulah kita ada rakan masjid. Kalau boleh masjid buat kelab, buat kad masjid. Kelab ni dia akan membantu meramaikan. Kita buat pengisi borang, kita kelab, kita buat dalam kita punya sistem. Mereka ni ada mungkin kelebihan. Hari Sabtu Ahad je mereka dijemput makan. Mereka ahli kelab. Jadi tarikan-tarikan macam ni satu benda. Fan club ni satu benda yang bagus. Kita fan club ni artis, bola. Kita masjid ada fan club kita. Kita create sendiri. Lantik daripada mereka. Mereka yang akan, mungkin mereka ada program yang mereka nak buat dengan masjid dan sebagainya. Kita ada peruntukan. Di situlah kita mampu untuk membina generasi. Itu kajian-kajian yang dibuat. Kemudian tata cara hiburan di masjid. Bolehlah tapi jangan terlampau
Yang kedua, tengok hiburan di dalam ruang solat utama. Mana-mana penganjur hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari kuasa masjid lah, itu penting. Yang kedua, sebarang hiburan tidak dibenarkan dilakukan dalam masjid melainkan qasidah, berzanji, marhaban, bersyair dan berpuisi. Sebab tu jangan kadang-kadang penceramah dia menyanyi lebih kan tu tak apa nak sesuai. Contoh tak apa, tapi kalau 10 minit dia menyanyi je, itu tak sesuai di masjid, kena buat di dewan. Qasidah tak apa, puji Rasulullah, puji-pujian Islam. Tidak dibenarkan menggunakan alat-alat muzik. Ini bawa gitar apa semua, bukan kata gitar tu haram, tapi tak sesuai buat dalam masjid. Ini di antara tuan-tuan yang boleh bacalah, tata cara perniagaan dan sebagainya. Kita masuk bab wakaf. Wakaf saya nak sentuh sikit je lah. Kita ada masa sikit lagi. Wakaf ni kita faham dia adalah hak Allah, muka surat 122. Itu permulaan dia. 128 itu istibdal waqaf. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh langsung melakukan istibdal. Tak boleh kita jual. Itu yang susah sikit. Kalau di Perak, kajian saya, kita ada lebih 30 tempat tanah waqaf yang tak buat apa-apa, masjid dan surau lah. Yang kos dia lebih, mungkin nilai ada dekat 30 juta. Sebab tu kena fikir. Maksudnya majlis fatwa kena fikir macam mana nak buat, sebab dia terbiar macam tu. Penang saya tak pasti, dekat Perak kita ada lebih kurang 30 tempat yang tanah wakaf itu terbiar. Jadi macam mana proses kita nak elak daripada kerugian, itu yang kita namakan sebagai istibdal wakaf. Kita jual tanah wakaf tu, duit tu kita masukkan ke dalam tabung masjid yang sedia ada. Tapi benda ni mesti nak buat, mesti persetujuan daripada Majlis Fatwa Negeri. Tak boleh tuan-tuan buat keputusan AJK, tak boleh. Dia mesti dapatkan fatwa khusus dulu. Itu dia panggil istibdal waqaf. Tapi kita ada waqaf juz'i ya. Waqaf juz'i ini macam mana? Pada muka surat 135, istibdal waqaf dalam mazhab Syafi'i. Secara umumnya kita mengetahui bahawa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang menolak istibdal waqaf, walaupun masjid atau tempat waqaf itu sudah terbengkalai. Namun begitu pun dia mendapati bahawa mazhab Syafi'i menolak istibdal waqaf dalam masjid dan seumpamanya, tetapi tidak menolak istibdal waqaf ke atas benda-benda yang bersifat alat atau boleh dinamakan sebagai istibdal juz'i seperti kapet dan kipas. Kapet dan kipas ini kalau dah teruk sangat dan kapet ini memang milik masjid, diwakafkan ataupun diberikan kepada masjid, secara ringkasnya dia boleh dijual. Wal asah bai'u jawazu bai'i, dah salah ni, jawazu bai'i husulil masjid. Tukar dhammah aja. Boleh jual kapet-kapet masjid yang sudah rosak. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, untuk penjualan kapet ekor yang sudah rosak, kita jual untuk dapat duit, boleh. Dan duit itu dimasukkan ke dalam tabung masjid balik untuk beli barang baru. Yang tak boleh ni kita jual masjid. Idza baliyat wa juzu'uhu idzan kasarat, dan tiang-tiang dia yang sudah patah. Jadi peralatan masjid yang sudah tak boleh dipakai, kita jual kepada lelong lah. Kegunaan jual lah RM10, RM20. Yang penting tak buang begitu saja. Ada kes di Penang, satu surau tu dia nak jual kapet tu dah rosak dah. Dan sekali dia poten saya kata jual lah. Takkan nak buang macam tu. Surau lain pun tak terima sebab lama. Jadi ada orang pekebun beli letak kat kebun dia. Tak apa, paling korang dapat duit tu masuk ke dalam akaun masjid. Itu makna dia. Dalam mazhab Syafi'i dia ada sebahagian pemberian orang untuk masjid seperti kapet, kipas angin yang kita boleh cairkan dia. Adapun masjid tidak boleh. Okey, jelas
Baik, kemudian kita tengok hukum berkaitan dengan kanak-kanak di masjid. Muka surat 139. Nak habis ni kita. Sebenarnya kita tak ada larangan, tetapi kawalan lah. Seperti kata ulama, budak-budak boleh main masjid tapi dengan kawalan. Jangan mereka kencing, jangan mereka kacau waktu orang semayang. Ini kanak-kanak bawah umur 7 tahun. Tapi kalau dah 7 tahun tak ada masalah, kita berdidik mereka semayang. Jadi kita sederhana, bawa main masjid, dalam masa sama kita kawal. Kalau boleh sebagai masjid di Penang dia ada playground kat depan tu. Kita nak bawa budak-budak main masjid. Biar mereka kenal masjid, dekat dengan Tuhan. Pendedahan tu lebih awal, senang. Jadi tak timbul isu. Yang timbul isu tu kadang-kadang dalam keadaan najis. Dia tak ada kawalan, itu yang timbul isu. Tapi insya-Allah. Baik, apa kata ulama? Makruh masukkan binatang orang gila kanak-kanak yang tidak memayis kerana bimbang kalau ada kekotoran. Ya, sebab Rasulullah pernah juga bawa budak-budak. Ada orang sahabat bawa budak ke masjid tapi ada kawalan dia. Jadi apa-apa pun kita sederhana. Kita tak larang tapi kita kawal. Adapun budak-budak yang mumayyiz, dia boleh sembahyang saf bersama dengan kita. Sebab tu saya sebutkan dalam saf. Isu saf, hukum kanak-kanak menjadi imam saf. 142. Kalau mereka main pun, kalau saf kosong, mereka boleh isikan saf yang kosong tu. Dengan tempat mereka letak tanda dah, saf budak-budak duduk belakang sekali, depan duduk kosong lagi, tak kena juga. Jadi kita jangan letak mana tu, sebab kadang-kadang satu baris tu tak penuh pun. Jadi kanak-kanak yang mumayyiz boleh isikan. Yang kecil macam mana tengok keadaan lah. Kalau bahaya, kita bimbang sekejap lagi, kita tak main tak tepi kita sekejap lagi, dia orang colek ke apa, tak apalah. Tapi poin dia, yang mumayyiz tu boleh melengkapkan saf kita. Yang ni kita kena ada perubahan sikit. Dari buku ni kita dah selesai dah. Dan budak-budak mumayyiz umur 8 tahun boleh diimam. Apa kata Imam Nawawi? Kullu sabiyyin sahhat salatuh. Ni kena betul baris dia. Sahhat salatuh, sahhat imamatuhu fi ghairil mujmu'ah indana wal asah al-juz as-sihhah. Setiap kanak-kanak yang mumayyiz sah semayang dia, sahlah jadi imam hatta dalam semayang Jumaat. Kadang-kadang kita tengok di luar negara tu suara dia sedap, umur baru 10 tahun jadi imam, tak ada masalah. Dan ini satu menggalakkan. Kalau kadang-kadang kita lantik budak-budak jadi imam tarawih ke imam semayang, dia budak-budak 10 tahun, dia memberi galakkan kepada anak-anak orang lain pun nak hafal Quran. Suatu zaman sahabat ni macam-macam, budak-budak main sukan dia bagi duit, bagi galakkan. Kita macam tu tengok siapa-siapa yang hafal Quran awal, kita main letak sekali segala, main jadi imam subuh. Kita test fiqh dia pun, dia faham apa semua, jadi imam. Ibu bapa lain pun tengok, oi, anak orang ni, anak aku pun boleh. Dia jadi satu stimulation, dia bagi galakkan kepada orang lain dan suruh anak-anak hafal Quran. Sebab tu kajian saya, masjid ni dia boleh membantu banyak benda, di antaranya membantu pembinaan keluarga. Sebab dalam masjid ni kita tengok macam-macam orang, dan kita terpengaruh dengan orang di masjid. Anak dia berjaya, dia bawa main anak, kita bawa main anak juga. Anak dia hafal Quran, kita bawa anak kita hafal Quran. Dan dalam institusi keluarga, masjid dapat membantu membina institusi keluarga. Main jemaah, main berzikir. Jadi dia seronok, ada perbincangan. Sebab itu kalau sekali-sekali kita dah somai hari, susah zaman sekarang ni. Kita kata sebulan sekali. Kan, bawa anak-anak, bawa isteri, tengok masjid. Oh, sejuk hati. Daripada kita pergi shopping komplek aja kan. Asyik-asyik pergi mana? Apa kalau di Penang itu, apa Queens Bay, dulu Komtar. Apa-apa dulu Komtar, sampai penuh jam Komtar tu pergi juga. Bukan tak boleh. Ada kajian. Semua ada kajian tuan-tuan. Ada orang buat PhD tapi tak sihat lagi. Dia buat PhD, memang suami ni kena sekali-sekala bawa isteri melancong. Sebab apa? Ramai isteri tertekan di rumah, depres. So melancong tu penting. Tapi janganlah kita kalau pergi melancongnya, dia tak pernah bawa pergi masjid langsung. Nampak poin. Kita kadang-kadang tu semua terlebih dunia sangat. Tak bawa isteri melancong, stres. Tak bawa pergi masjid, tak stres. Oh, macam mana? Jadi kajian tu pun kadang tak tepat juga.
Sebab hanya stres tak pergi melancong. Kalau tak pergi masjid, tak mengapa. Sebab juga tak pergi masjid pun stres juga perempuan ni. Jadi kajian demi kajian dibuat, boleh membantu kita. Selesai yang tu, kita nak habis dah ni. Nak landing lah. Hukum kanak-kanak sembahyang dalam saf salat. Dia kata apa di sini, imam disebut al-afdal taqdimul afdal fal afdal ila al-imam li'annahu aula bil ikram. Kita ambil orang tua-tua dululah. Sampailah peringkat tak ada orang tua-tua, barulah kita sampai kepada kanak-kanak. Ya. Muka surat 146 saya kata apa? Maka di sini kita melihat memenuhi saf lebih diutamakan daripada meletakkan mafsadah membiarkan kanak-kanak duduk di bahagian belakang. Depa duduk sana saf kosong. Baiklah, kemudaratan kanak-kanak tu letak ke saf depan lebih baik lagi. Sebab apa? Saf tak jadi kosong. Ya. Oleh itu rumusan yang dapat disimpulkan daripada pandangan ulama Syafi'i ialah keutamaan mengutamakan golongan yang mulia berilmu dewasa tetap kekal hukumnya kerana mempunyai matlamat yang baik untuk memastikan sistem solat berjemaah tersusun elok serta terjamin. Golongan yang berkelayakan perlu ditambahkan. Namun begitu sekiranya terdapat sebab yang munasabah, tidak salah untuk meletakkan kanak-kanak di bahagian hadapan bagi menjadikan saf lebih lengkap dan tersusun, dengan syarat mereka ni umur 7 tahun ke atas, mumayyiz. Selesai tak masalah? Selesai. Jumaat, Jumaat tak ada isu apalah, cuma kita nak tekankan dulu kita sembahyang, kita ambil 12 orang. Tapi dalam fiqh kalau tuan-tuan baca isu sembahyang Jumaat ini, ada 15 pendapat, daripada 2 orang sampai 80 orang. Kita pilih 40 orang, masa MCO kita pilih 12 orang. Baik. Cuma kita nak sebutkan di sini ada bab 149 dakwaan golongan sebahagian golongan tarekat sembahyang Jumaat tidak wajib kepada mereka yang bersuluk. Yang ni tak betul. Ada lepas duduk atas bukit hari Jumaat tak turun sembahyang Jumaat. Mereka kata kami tengah bersuluk ni. Tak, saya jawab. Dakwaan solat Jumaat adalah fardu kifayah. Tidak betul. Imam Nawawi sebut apa? Wa haka Ibnu Kajjin wajhan annaha fardu kifayah wa haka qawlan wa ghallatu hakiyahu. Imam Nawawi kata apa? Pendapat ini salah. Wa qala Ruyani la yajuzu hikayatu hadha 'ani Syafi'i. Tak boleh kita sandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kaedah tasawuf, mereka yang bersuluk di hutan tu, mereka wajib keluar waktu Jumaat. Habis Jumaat naik balik. Itu cerita dia. Ini dak, mereka duduk kat situ. Tapi kita ragu juga zaman sekarang ni orang bersuluk. Tak tepat semua. Takut-takut dia tak bersuluk, dia tidur kat situ. Jadi, utamakan benda yang ijma'. Turun sembahyang, habis sembahyang tak sembang yang siapa dah, kemudian nak atas balik daripada duduk tinggal sembahyang Jumaat. Kalau duduk 40 hari, makna lebih kurang 3 minggu dia, dekat 4 minggu lebih dia tinggal solat Jumaat. Itu tak betul. Hukuman kepada orang yang meninggalkan Jumaat, undang-undang elemen syariah Perak, seorang lelaki yang tidak menunaikan solat Jumaat di masjid 3 kali berturut-turut tanpa ada sebab munasabah adalah melakukan satu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan ada orang mengadulah dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Itu undang-undang ta'zir yang sah. Kemudian yang tak ada apa dah, kita nak buka soalan je. Ya. Solat zuhur ketika masjid ditutup pada hari Jumaat 162 disunatkan berjemaah. Ni selesai dah masa MCO itu. Disunatkan buat, kalau ada kumpulan buat jemaah ramai-ramai, tak ada masalah. Kaedah dia wa man la jumu'ata alaihim tusannul jama'atu fi dhuhrin fil asah wa yukhfunaha in khafiya 'udhruhum. Bagi mereka yang tak wajib sembahyang Jumaat disunatkan berjemaah sembahyang zuhur kalaulah benda tu tersembunyi, bukan macam MCO sembahyang seorang-seorang secara senyap-senyap.
Takut orang kata kita ni tak buat Jumaat. Isu yang terakhir, tabung dan kutipan duit ketika khutbah Jumaat. Seeloknya kita tidak kutip masa khutbah. Hukumnya makruh, tidak haram. Ya. Sebab Imam Nawawi kata apa? Wa yanbaghi lil qaumi an yuqbilu 'ala al-imami, muka surat 165. Wa yastami'u lahu wa yansitu, disunatkan kita menghadap imam yang baca khutbah. Wal istima' wa syughlul qalbi, kita betul-betul fokus untuk dengar dia punya khutbah. Wal insat was sukut. Adakah wajib? Dua pendapat. Pendapat yang terkuat adalah makruh. Wa qawlu al-jadid ialah yustahabbu al-insat wa la yajibu. Jadi kutip tabung derma adalah makruh ketika mana sedang berlaku khutbah. Tapi kalau kutip je, sah je, tak ada masalah. Yang terbaik letak tabung di luar, dia sampai dia bubuh tauhid, tak ada masalah, dimaafkan. Ataupun sebelum khutbah nak habis, dia boleh peringatkan siapa-siapa yang ada niat untuk menderma, teruskan, takut dia terlupa, habis sembahyang cabut lari. Itu yang orang kata tu, kalau kami ustaz buat lepas sembahyang Jumaat, kutipan derma tu berkurang. Tak apa, kita peringatkan mereka, jangan lupa letak derma, infakkan, peringat sikit, tak ada masalah. Jadi itulah, tidak haram, dia tidak haram, tapi eloknya kita jangan masa khatib nak landing tu kita ada kutip dah, dia tak apa nak sonok, khatib pun dia tak apa nak selesa dengan tindakan kita. Setakat tu dululah. Tuan-tuan boleh baca kesimpulan muka surat 174. Saya simpulkan semua dah, lebih kurang 30. Kalau tuan-tuan malas baca buku ni, tuan-tuan baca 4 muka surat ni ya, ada 35 hukum syar'i. Dah tak larat dah, tuan-tuan start 1, 2, 3 sampai 35. Syarah aja kat masjid. Masjid adalah rumah Allah, fadilat dia besar. 3 masjid utama, Aqsa sampai Masjid Haram. Hukum pelantikan imam wajib manusia syarat yang telah ditetapkan oleh ulama. Melantik imam yang tidak layak adalah haram dan berdosa. Sebab tu kena ada tauliah. Tuan-tuan kalau malas baca yang belakang, ambil depan, baca yang belakang tu saja. Dalam masa 5 minit tuan-tuan dah khatam. Itu kaedah dipanggil kaedah speed reading, baca cepat. Nak baca cepat, jangan baca yang macam kita baca tadi, baca yang di belakang atau isi kandungan. 5 minit satu buku, satu hari kita baca 100 buah buku. Itu cara baca. Lepas dah kita baca 100 buku tu dengan cara macam ni, baru kita baca buku cara detail. Jangan baca buku terus detail, baca isi kandungan ataupun kesimpulan dulu. Ketika tu kita dah tahu dah isi kandungannya, oh buku ni macam tu, esok baru kita baca secara satu persatu. Ini kaedah dalam speed reading yang diajar oleh ulama-ulama kita. Jadi kita pun dah sampai pukul 12, kita buka soal jawab seluas-luasnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.